Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka surat 153 sodak. Ini dah tak habis lagi. Ada lagi sikit buat tu. Kata musannif, dan jika membunuh penghulu akan amahnya atau membunuh amah akan dirinya dahulu daripada watinya, gugurlah maharnya yang wajib bagi penghulunya, kerana ia meluputkan tempat maharnya dahulu daripada diserahkan dia. Bersalahan barang yang jikalau dibunuh akan amah itu suaminya ataupun oleh ajnabi, atau membunuh perempuan yang merdeka akan dirinya, atau dibunuh akan dia oleh suaminya atau ajnabi, atau mati perempuan yang merdeka ataupun amah, jikalau dahulu daripada watinya sekalipun, pada 7 surah ini tiada gugur maharnya. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur pertama, nikmat hidup masih diberi. Syukur nikmat hidup ni sebahagian daripada ajaran Nabi SAW. Rasulullah mengajar kita mensyukuri nikmat hidup dengan baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pujian pada Allah Ta'ala yang dia telah menghidupkan kita setelah dia matikan kita, dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Jadi Rasulullah sendiri mengajar kita terima kasihkan ke Allah Ta'ala di atas dia hidupkan kita. Syukur juga Islam yang kita perolehi. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala jadikan kita boleh ke masjid, ke surau, dan boleh pula duduk dalam majlis ilmu, memahami pula ajaran Nabi SAW, dan dengan itu dapat membenar, mengiyakan, memperkemaskan, memperkukuhkan lagi apa yang telah kita percayai, dan menambahkan keyakinan kita terhadap apa saja perkhabaran yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad SAW, bahawasanya apa yang dibawanya ialah benar belaka. Kita membenarkan di hati apa saja dibawa oleh baginda Nabi, itulah dikatakan iman. Syukur kita dapat nikmat hidup dengan Islam, iman, dijadikan pula sihat, lapang masa, ada keupayaan boleh hadir ke masjid, surau, khususnya ke masjid ni untuk boleh solat subuh berjemaah, dan dapat pula berada dalam majlis ilmu yang insya-Allah kita nak memanfaatkan pertemuan kita pagi ni, yang dah lama tak datang pula dengan cuaca suara yang tak berapa tenteram. Asal ada gangguan suara sikit. Jadi macam mana pun syukur ke Allah Ta'ala di atas apa nikmat yang masih dia anugerah pada kita, dan mohon maaf di atas PA sistem yang tak sempurna pada saya ni. Semua datang daripada Allah Ta'ala, tapi taklah nak menyalahkan ke dia. Tapi harapnya tuan-tuan dapat memanfaatkan apa yang kita nak baca ni dengan bab yang agak susah, dengan suara yang begitu mencabar. Mudah-mudahannya gitu, insya-Allah. Dan peringatan awal sebelum mulakan apa nak baca, kita dalam masjid ada peluang mendapatkan iktikaf. Kalau tak niat lagi, main niat sama-sama, kerana ibadat tak sah melainkan dengan niat. Iktikaf sebahagian pada ibadat itu, lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif, dan jika membunuh penghulu akan amahnya,
atau membunuh amah akan dirinya dahulu daripada diwatinya, gugurlah maharnya yang wajib bagi penghulunya kerana ia meluputkan tempat mahar. Hadirin sekalian, apa yang kita nak bicara masih kalau ikut bab-bab masih berhubung dengan mas kahwin. Kita kalau ikut penghujung dalam bab mas kahwin, cuma bab kitab kita ni dengan saiznya agak besar pada biasa daripada kitab lain. Dia bahas tu halus sikit, dan dia masih nak bahas ni tentang masalah mahar berkaitan dengan bab-bab perhambaan. Masalah jika membunuh penghulu, istilah penghulu dalam kitab kita jumpa banyak kali lah. Penghulu ni maksudnya sayyid, tuan bagi hamba. Kalau dia bunuh amah, istilah amah ialah hamba perempuan yang dimiliki. Jadi penghulu ni dia ada hamba perempuan, dia bunuh hamba dia, satu masalah. Ataupun membunuh amah akan dirinya, ataupun hamba ni dia telah dikahwinkan dengan satu orang. Tengok-tengok dia telah membunuh diri dia. Kenapa bunuh diri? Tak payah sembang, kita dah ambil fakta tentang hamba membunuh diri apabila dilangsungkan perkahwinan. Dan kejadian bunuh diri ini dahulu daripada diwatinya, sebelum daripada diwatinya. Fahamnya tu suami, suami dia bila telah dinikahkan dengan hamba perempuan ni, suami belum pakai, dia tengok isteri mati, cuma isteri ni status dia hamba, dan hamba ni dia sendiri membunuh diri dia. Okey, itu pun masalahnya. Kaedahnya gugurlah maharnya yang wajib bagi penghulunya. Gugurlah mahar. Jadi kaedah dia, kalau penghulu ni bunuh hamba dia, yang hamba dia telah dikahwinkan dengan satu orang, sebelum suami dia tu pakai, penghulu bunuh hamba. Satu masalah. Dua masalah. Masalah kedua, penghulu ni kahwinkan hamba dengan satu orang lain. Hamba ni bunuh diri dia sendiri sebelum suami itu pakai dia. Istilah pakai inverted commas lah. Kaedahnya gugur mahar. Permasalahan ni dia tak serupa dengan isu bunuh diri, dan kalau ada kes pembunuhan yang bukan kes hamba. Okey. Yang asalnya kata dia mahar ni wajib bagi penghulunya. Dua-dua kes ni, sayyid bagi hamba perempuan itu dia yang wajib dia yang wajib untuk menerima mas kahwin daripada suami yang telah dikahwinkan dengan hamba dia ni. Tapi penghulu ni sendiri bunuh, satu kes. Ataupun yang kedua tadi, hamba tu sendiri bunuh diri dia. Pasal apa gugur? Kerana ia ni penghulu, kes pertama, meluputkan tempat maharnya. Pasal penghulu, sayyid ni, saya nak guna bahasa sayyid tu rasanya lebih mesra dengan saya punya bahasa dengan bab kita bicara. Sayyid tu maksudnya tuan milik lah. Bahasa penghulu tu saya rasa macam jadi janggal dengan nisbah zaman ni. Takut faham tok penghulu lagi. Kerana sayyid itu dia yang meluputkan tempat mahar. Kerana bila dia kahwin dengan hamba dia dengan orang lain, memang orang kena bayar mas kahwin dekat dia. Bila dia bunuh, istilahnya dia sengaja meluputkan mas kahwin. Siap. Dahulu daripada diserahkan dia, sebelum serahkan hamba. Baik, selesai masalah ni. Dua-dua kes. Kes hamba ni dalam mazhab Syafi'i,
dia serupa macam harta benda yang selain daripada bab hamba yang kita milik. Dalam mazhab kita Syafi'i, hamba walaupun dia manusia, dalam permasalahan membayar ganti rugi dengan sebab bunuh, begitu juga kejadian jenayah, atas kita bicara ni mas kahwin, macam mana pun di atas bayaran ganti rugi, dia tak dapat martabat isteri, statusnya isteri, tapi dia dibayar di atas status harta pemilikan. Bagi faham sikit dengan apa masalah saya sebut dengan kes kita macam ya, kita beli lembu tak serah lagi tapi dah jual beli, macam kes lembu korban contoh, kita dah jual lembu tak serah lagi, duit dah terima, katalah duit dah terima, duit tak terima sekali pun, tengok masalah. Dah akad jual beli, aku jual lembu ni dengan harga RM4,000, kawan tu pun saya beli dengan harga tersebut, hutang, sah jual beli, dah sah tu. Jadi tengok tuan lembu ni dia bunuh lembu, soal wajib tak orang tu bayar? Bab jual beli kan. Kalau tuan tak ada informasi, dengar je lah dengan suara yang dengan gua ni, wajib bayar ganti rugi tak? Wajib tak bayar harga lembu? Wajib? Tak wajib? Pasal apa? Pertama, belum serah. Saya sebut tadi akad je kan, beli pun hutang, harga pun tak serah lagi. Even harga dah serah, lembu tak serah lagi. Lembu serah dia adalah kaedah pemilikan, dia mesti dengan bagi tali, ataupun beli lembu sekandang, kandang ni kau punya, kau urus, ni kunci kandang, kalau kandang kunci pagar, serah kunci, istilahnya setelah menyerah. Apa-apa barang belian sebelum serahan dengan terima tangan, belum di bawah bayaran ganti rugi dan pemilikan sempurna daripada pembeli. Okey, faham? Satu, kalau lembu tu dah dibayar sekalipun atau belum bayar, tapi lembu tu belum diserah, tapi dah berlaku jual beli, tuan lembu bunuh lembu, tak payah orang membeli bayar duit lembu, ataupun lembu tu sendiri makan racun makan racun mampus, contoh makan racun, kena bayar, tak bayar, pasal apa? Jawab alasan belum serah. Berbeza masalah macam ni, beli lembu, hutang RM4,000, lembu bawa balik, lepas tu tuan lembu serap bunuh, duit memang kena bayar, tapi dia bunuh, dia kena bayar balik kan? Faham? Pasal apa? Pasal dah lembu orang. Okey, hutang, tengok ni lah, yang tu pasal penghulu ni bunuh, tuan penghulu, sorry, saya nak bagi faham milik lembu tu, faham milik lembu, faham masalah hamba. Pasal kaedah kita Syafi'i, hamba bab masalah bayaran ganti rugi, macam kata dia tak dapat milik manusia, yang tu masalah dia. Satu dia bahas dalam fiqh. Lembu dah dijual harga RM4,000, dah diserah, hutang, duit tak bayar lagi. Dia tu lembu tu dalam pemilikan dia mati, soal kena bayar. Jangan silap jawab, tampak lagi pagi-pagi suara tak ada, awak dengar elok.
Nak 1000 dalih, tak nak 1000 dalih, betul tak? 1000 dalih apa? Satu dalih ya. Suara ustaz tak faham. Cuy, tampak lagi tau. Ui, garang pergi pakai. Garang tak garang, ambil lah apa yang boleh. Kadang-kadang orang suara sedap pun ajak tak faham. Ni boleh faham kot suara tak sedap. Ui, sedap bela diri. Okey, ambil faham masalah. Selesai. Apa nak sebut? Lembu dah diserah, duit tak bagi lagi. Lembu mati dalam jagaan pembeli yang baru ni, owner, dan dah terima. Katalah terjeruk tekuk, mampu wajib bayar. Pasal apa wajib bayar? Dah serah. Okey, hamba bagi kahwin, sehari kita tengok balik, tak faham tengok balik. Dah hari akad nikah, tak serah hari bini bagi pakai. Dia nak buat alasan biar dia tak pakai, bunuh. Kena bayar. Tak, siap. Akad nikah, tak rela dikahwin dengan orang tu. Hamba bunuh diri, tak serah lagi, mati. Macam mana? Baik macam mana kahwin? Tak serah lagi. Tapi hamba ni bunuh diri sendiri, mas kahwin, kena bayar? Tak kena. Pasal apa? Tak serah diri. Tak serah lagi. Ayatnya tak serah lagi. Main point dia lah tak serah lagi. Okey, rasa saya sebut masalah tu. Dengar apa dia masalah, saya baca faham ni. Okey, itu masalah hamba tau. Orang Merdeka, bapa kahwin dengan anak dia, bukan hamba ni, bapa anak perempuan dia bagi kahwin, tak serah lagi. Ada bab mas kahwin dah belajar, tak faham lah, tobat ngaji lain lah. Saya dah takkan ulang, leceh pelajaran bersambung, tapi dah lamanya pelajaran. Akhirnya akad nikah tak serah lagi, bapa bunuh anak, suami tak pakai. Faham? Mas kahwin je, bukan lembu tau, bukan hamba tau, anak. Satu masalah tak jawab lagi, tuan-tuan tak jawab, relax, melenggung lagi. Okey, soalan dua, kahwin dengan anak, tak serah lagi ni. Anak tak rela dikahwinkan, makan racun, mati. Gantung kat kipas, lampu dalam bilik, mati. Wajib awak yang mas kahwin? Wajib. Dua-dua jawapan. Wajib bagi mas kahwin. Itu beza hamba dengan isteri. Pasal dia bab mati. Kalau bab cerai lain, rasanya kita test dulu bab mas kahwin nak, akad nikah. Ada tok naik lagi bagus. Ada tok naik ni, tok naik silap jawab, suruh dia kerusuh lain. Tak layak dia tok naik. Sedap gitu. Ya tuan, ilmu ni dia punya. Pasal dia adalah duduk atas jawatan itu. Sedap. Tak, betul juga. Betul saya punya ayat. Saya tak jadi tok naik pun. Satu saya ada sebut selalu baca kitab ni Malaysia dulu, siapa mengaji khatam untuk jadi qadi kan, qadi daerah, bahkan mufti negeri, dia berhukum pakai kitab ni. Maksudnya kita belajar ilmu mufti, belajar ilmu tok naik ni. Satu tok naik tak belajar, padan dia tak belajar dan tak kerti. Silap-silap saya sebut, padan dia tak kerti, dia tak belajar. Macam tu, silap-silap sebut. Sorry. Okey, sebut ke ni? Pasal tuan-tuan tak faham masalah mas kahwin, tuan-tuan tak faham apa kita bincang. Kita cerita bab tolak dulu. Tuan cerita bab bunuh, cerita bab tolak dulu. Tanya fakta mas kahwin dulu lah. Akad nikah, dah akad nikah,
suami tak pakai lagi, cecok suami cerai, jawab, wajib apa bagi mas kahwin? Bercerai tanpa pakai mas kahwin telah disebut dan telah 1000. Tak pakai lagi, bercerai. Salah siapa bercerai lain hal. Kita bicara kes bercerai, wajib mas kahwin tak? Selama duk belajar ni macam mana? Wajib? Tak. Lembu ke cerita apa ni? Cerita mas kahwin weh. Mas kahwin bukan mak lembu tampak lagi. Kalau buat jual beli rumah tak pakai lagi, kunci tak terima lagi, tak serah apa-apa, rosak sana, tak ada apa-apa Ini isteri memang tak pakai lagi, tapi implementasi dah dibuat, tak pakai lagi bini. Isunya tak pakai. Mati, accident lah, apalah macam mana lah. Mas kahwin wajib? Wajib tak? Wajib. Wajib banyak mana? Separuh. Betul? Yakin? Macam yakinnya. Betul? Betul? Ya, wajib separuh. Kalau mahar musamma, separuh. Walaupun bab tu nanti ada akan datang detail kot. Pasal kitab kita ni bab mas kahwin yang disebut ke depan. Macam mana pun saya tanya common knowledge, kot tuan-tuan pernah faham. Tak pernah faham pun, ambil lah fakta tu. Bercerai, tak pakai lagi, suami wajib bagi separuh. Siap? Satu. Okey, akad nikah. Suami tak pakai lagi, isteri mati. Tadi bercerai. Suami mati, isteri mati. Wajib mas kahwin? Tadi bercerai lah, wajib separuh. Suami tak pakai lagi. Ni suami tak pakai lagi, bukan bercerai. Bercerai lah, bercerai mati. Mati bercerai lah. Okey, ayat ni mati lah. Jangan terkecoh bahasa bercerai lah. Mati. Mas kahwin, jawab, wajib bayar? Wajib bayar? Wajib. Pasal apa? Tak serah lagi, tak pakai lagi. Wajib mas kahwin? Wajib. Pasal apa wajib? Dan tadi separuh. Cerai mati, maksudnya tak pakai dengan sebab mati, tak pakai bercerai dengan sebab tolak. Dua kes beza. Pasal dia status isteri. Kes mati bayar penuh walaupun tak pakai lagi. Kes tolak bayar separuh pasal tak pakai lagi. Okey, hamba kahwin tak pakai lagi, mati. Kita masalah kita tadi bunuh diri kita ambil bunuh diri dulu, kes tu kan duk baca the core business. Bunuh diri, penghulu bunuh, tak pakai lagi. Kita ni masalah mati lah. Jadi kes mati lah ni. Kalau kes orang hidup ni, kes bukan hamba. Silap, kes bukan hamba. Kenapa? Mas kahwin penuh hamba. Tak? Pasal apa? Pasal dua dia sebut kes tadi. Gugur mas kahwin. Pasal apa gugur? Hamba dalam kes bab mas kahwin, bab-bab yang melibatkan pemilikan wang ringgit dan harta, dia martabat harta, dia tak dapat martabat isteri. Tu fakta tu yang dapat hukum tu dalam kaedah kita Syafi'i macam tu. Satu, kita ke depan sikit masalah. Jawapan dah bagi dah tu. Sedikit masalah nak menunjukkan format yang sama, cuma bukan kes mas kahwin, bukan kes jual beli, tapi kes pembunuhan. Tuan-tuan tak pernah belajar bab bunuh ke? Saya tak tahu. Bila dengar soalan, seorang lelaki ada orang bunuh orang, bunuh sengaja, kes bunuh,
memang salah bunuh, dakwa, apa kena buat? Atas asal hukum kisos, bunuh balas, atau boleh dimaaf oleh waris yang dibuat jenayah, minta diat 100 ekor unta. Tuan-tuan dah belajar dengar, inilah hukum Islam yang ada. Quran sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya ulil absari la'allakum tattaqun. Ya ke? Ajar-ajar mulut dia sebut tu. Walakum fil qisasi hayatun. Ambil itu ya. Belakang tu dia bercampur sikit. Kisos ada kehidupan. Maksud apa? Bunuh, ni balas bunuh. Betul. Kalau pewaris si mati tak mau minta kena kisos, mengikut hukum Islam, dia boleh beralih kepada diat, dan diat dia 100 ekor unta. Okey, itu bunuh manusia biasa. Okey, ada hamba orang, seorang bunuh hamba, harga hamba RM10, RM10 contoh. Bunuh hamba, memang bunuh manusia, kena kisah tak? Si hamba ni, kita baca kes hamba pemilikan, bukan hamba Allah, kan? Tampak lagi faham tu. Hamba Allah, semua hamba Allah lah. Hamba pemilikan, saya dah sebut kaedah alam mazhab Syafi'i. Hamba adalah martabat cuba harta benda. Kita bunuh lembu, kisah tak? Tuan-tuan bunuh kisah, faham apa? Bunuh lembu kena kisos. Pasal apa? Harta. Bunuh hamba, kisos. Pasal apa? Harta. Kaedah apa? Kaedah mazhab Syafi'i. Pasal al-hurr bil-hurr, al-abdu bil-abd, al-unsa bil-unsa. Dalam mazhab Syafi'i, al-hurr bil-hurr, orang merdeka dengan orang merdeka baru kusas. Al-hurr bil-hurr, orang merdeka dengan orang merdeka baru kisos. Merdeka dengan hamba tak ada kisos. Untuk apa? Salah memang salah, tapi bukan kisos, tapi istilah diat, bukan diat. Apa? Harga hamba. Saya sebut harga hamba dia apa? RM10. RM10. Itu harga RM10. Harga tu tengok, harga hamba tu 4 bilion. Diat 100 ekor unta katalah baru 4 juta. Tapi harga hamba tu 4 bilion. Dia bunuh hamba. Kena diat ke kena harga hamba? Kena harga hamba. Pasal apa? Hamba hukum barang pemilikan, bukan bayar dengan harga diat. Right. Tak membunuh, macam mana? Yang ni kes lain lah. Isu yang ditanya ialah pemilik bagi harta membunuh hamba dia, yang tu lah kan. Tuan lembu bunuh lembu, salah tak? Berdosa tak? Bunuh tanpa maksud dosa tu tak ada. Dosa tu tak ada dalam bab dosa. Tapi dalam pelakuan jenayah enakmen syariah, kalau dalam bab lembu memang tak ada kena apa-apa tindakan takzir daripada pihak pemerintah. Hukum Malaysia tak ada. Hukum syariat pun selama saya duduk ngaji tak ada, tak biasa jumpa. Tapi bab hamba, pasal dia ada nyawa dan dia manusia, macam mana pun di atas hukum bayar ganti rugi tak ada, kisos tak ada. Tapi pasal dia bunuh manusia, pemerintah boleh kenakan takzir pasal membunuh nyawa manusia.
Tapi bukan namanya kisos, bukan atas nama dalam kaedah Syafi'i, bukan atas nama binatang, tak pasal dia up sikit pada binatang, takzir boleh dia kena. Itu je sikit, ada hukum dalam syarak. Tapi pemerintah